kepada diri anda. Okey, seterusnya masukkan ciri-ciri yang terdapat pada siput tadi dan tukarkannya dalam bentuk perabot. Okey, ni dia semakin berkembang ya, macam cikgu cakap tadi. Dan ni garisan berpusar. Seterusnya buat lagi kotak untuk design yang seterusnya. Nyamuk. Video start. Mana crash? Tukarkan lagi design tadi dalam bentuk yang lebih geometrik. Lagi. Tak tengah ikut crash. Mula pun crash. Seterusnya yang keempat, buat lagi kotak. Kembangkan lagi idea design tadi. Aku pula tak ingat sampai mana yang dia bunyi crash. Masukkan Aku harap dia segala crash dia shading record. Jangan dan record tone. mampus ni. Dan yang terakhir adalah design muktamad. Design ini adalah merupakan design perabot yang kelihatan lebih geometrik dan lebih menyerupai perabot. Oh, tak boleh ni kita ni lah. Oh, tak sampai. Apa tu lah. Okey. Dan siap. Okey, ini adalah lukisan idea 3 dimensi. Okey, seterusnya cikgu dah ajar kamu buat lukisan unjuran dan lukisan perincian. Okey. Risau baik dia macam ni kan. Tak expect dia crash. Tak pernah lah sepanjang aku main tiba-tiba crash kan. Okey, ini pula adalah okey, boleh nampak tak? Okey. Ini pula adalah lukisan unjuran. Apa itu lukisan unjuran? Lukisan unjuran merupakan lukisan yang menunjukkan pandangan produk dari atas, depan dan sisi. Okay, lukisan unjuran pula menggambarkan saiz sebenar objek. Ini adalah contoh lukisan unjuran. Jadi kita boleh tengok gambar sebenar objek itu daripada bahagian atas, dari bahagian tepi dan bahagian sisi. Okey. Setelah membuat lukisan unjuran, lepas itu kita buat lukisan perincian pula. Okey. Lukisan perincian ini menunjukkan detail-detail yang ada pada satu produk dengan lebih jelas dan terperinci. Sebagai contoh, kalau kamu buat satu perabot, ada satu bahagian tu kalau tengok dari jauh sangat kecil. Tapi dalam lukisan perincian ini, kamu
tandakan bahagian tu dan kamu besarkan supaya pelihat boleh tengok dengan jelas apa yang terdapat pada bahagian tersebut. Sabar ya. Maaf Datuk Cikgu ada masalah pula. Sabar je. Allah. Okey. Ya, ini menunjukkan bagaimana cikgu hasilkan lukisan unjuran dan perincian. Sekejap. Kenapa begini? Okay, pertama sekali lukis balik idea 3D tadi. Lukisan idea 3D yang dah siap. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak. Saya takut kamu tak nampak. Datuk Cikgu ada masalah, tak maaf ya. Kita terangkan dengan menggunakan pen ataupun marker, ikut suka hati kamulah. Supaya boleh nampak. Seterusnya, buat kotak dalam bentuk 2 dimensi. Ini cikgu nak tunjukkan bagaimana bahagian atas rabuk ataupun meja yang cikgu hasilkan tadi kelihatan. Okey. Buat kotak dan tandakan. Kamu bayangkan apa dia lihat daripada atas dia. Selepas itu, tandakan saiz sebenar rabuk itu. Terutamanya ketinggian dan lebar objek. Saiz sebenar tau. Contoh cikgu sini 100 cm lebar. Seterusnya cikgu nak buat pandangan dari sisi. Bukan. Pandangan daripada tepi objek. Sisi lain ya. Tepi objek ni, tepi objek. Okey, ulang benda yang sama ataupun langkah yang sama seperti apa yang cikgu buat pada pandangan atas tadi. Tandakan dan terangkan garisan. Okey, fikir betul-betul ya, takut salah nanti. Apa saiz ni Ustaz? Disebabkan masa tinggal sikit je cikgu lajukan. Aku kira putih tu, aku kira hitam. Okay, ini adalah pandangan sisi. Labelkan saiz sebenar objek ataupun rabuk ataupun meja. Dan yang terakhir adalah cikgu buat pandangan daripada sisi. Ni sisi ya. Pastikan kamu pilih bahagian yang penuh dengan detail, bukan pada bahagian ni ya.
Okay, yang terakhir sekali cikgu nak buat lukisan perincian. Pertama sekali lukis balik lakaran idea 3 dimensi. Lukis. Selepas itu masukkan tone dan bayang ataupun shading. Bagi perabot itu kelihatan lebih realistik. Mana bayang, mana yang bahagian yang perlu digelapkan. Ini menunjukkan rupa sebenar subjek itu apabila siap dihasilkan. Okey, ni cikgu guna pensel. Seterusnya cikgu nak tunjuk secara detail bahagian-bahagian yang cikgu nak fokuskan. Besarkan bahagian tersebut supaya senang nanti orang nak tengok. Okay, sekurang-kurangnya buat 2 bahagian yang kamu hendak tumpukan. Okay, dah siap. Nanti cikgu akan tunjukkan balik. Dan yang terakhir sekali cikgu hendak tunjuk lukisan perincian 3 dimensi. Sabar ya. Yang terakhir pula adalah lukisan perincian 3 dimensi. Tunggu kejap, tengah loading. Macam biasa. Tak mungkin sebab tu aku datang tu. Masa pun dah sikit, cikgu skip je lah nanti video ni. Okay, lukisan perincian 3 dimensi. Pertama sekali lukis balik lakaran idea 3 dimensi tadi. Atas helai kertas kecil pun tak apa. Kertas kecil asalkan kertas lukisan. Sekejap je. Okay, disebabkan ada masalah teknikal, jadi saya rasa cikgu akan tunjukkan hasil yang telah siap. Lepas tu cikgu akan terangkan tentang hasil lukisan perincian 3 dimensi tadi. Tak apa, nanti cikgu akan kongsikan balik video ini di dalam kumpulan ataupun WhatsApp kumpulan. Boleh tak pelajar? Boleh cikgu. Okey. Okey, mana dah tadi. Maafkan cikgu ya kalau ada tadi okey je, tapi biasalah laptop cikgu ni kan. Kita tak boleh nak jangka masalah yang berlaku. Jadi cikgu pun dah guna yang kedua tadi pun tak boleh. Okey. Tak apa, sebab lukisan perincian 3D tadi dia lebih kepada hasil akhir saja, cuma masukkan warna. Jadi
lukisan unjuran perincian dan lukisan idea 3 dimensi ni yang penting sebenarnya. Jadi ini adalah hasil akhir rakaman idea 3 dimensi yang cikgu buat tadi. Boleh nampak tak pelajar? Boleh. Cikgu besarkan sikit ya. Okey. Ini adalah rakaman idea 3 dimensi cikgu hasilkan tadi. Ini pula adalah lukisan unjuran dan perincian. Atasnya adalah lukisan unjuran dan bawah ni pula adalah lukisan perincian. Yang ini lukisan perincian 3 dimensi. Jadi sama juga dia lukisan perincian tetapi cuma masukkan warna saja untuk menunjukkan warna sebenar objek yang kita hendak hasilkan nanti ataupun bagaimana objek itu kelihatan nanti. Jadi berdasarkan lukisan perincian 3D ni cikgu nak kamu bagi ulasan. Boleh tak? Boleh. Ajar. Boleh cikgu. Okey, lukisan perincian 3D. Boleh bagi tak ulasan sedikit ataupun apresiasi seni? Siapa tawarkan diri? Saya lah cikgu. Saya. Okey, boleh. Zaidah. Oh, Zaidah. Okey. Zaidah? Okey, warna yang digunakan, cikgu gunakan tu warna kayu iaitu coklat. Okey, betul. Lagi? Nak jawab semua ke ataupun nak bagi chance kepada kawan-kawan kamu? Satu Boleh lagi lah, jawab satu semua. lagi. Okey. Satu lagi, konsep yang cikgu terapkan tu adalah konsep ultramoden. Betul tak cikgu? Okey, betul. Okey, dua lagi cikgu nak dua lagi ulasan. Ada siapa tawarkan diri? Saya. Siapa tu? Awadah. Oh, wadah. Suara lain je. Okey. Sorry Pada jawab. Saya rasa bentuk 3 dimensi kelihatan jelas kerana terdapat tone warna dan bayang. Lepas Okey. tu saya nampak juga desain meja kelihatan stabil dan menarik. Betul tak cikgu? Okey, terima kasih. Betul. Sama. Jadi, okey. Tugasan kamu balik rumah nanti ya. Tugasan yang pertama, cari satu subjek rujukan daripada alam semula jadi, iaitu flora dan fauna. Tadi cikgu pilih, siapa ingat? Tadi cikgu pilih apa sebagai subjek rujukan cikgu? Siput babi. Okey, betul. Kamu boleh pilih juga kucing kesayangan kamu ke, ikan ke nanti ataupun pokok kesayangan kamu. Kamu jadikan itu sebagai subjek rujukan. Selepas itu cikgu nak buat daripada subjek rujukan tu, cikgu nak kamu buat lakaran idea 3D. Okey. Siapa ingat tadi? Tak apa, nanti cikgu share contoh-contoh. Selepas itu cikgu hendak kamu buat lukisan unjuran, lukisan perincian dan akhir sekali lukisan perincian 3 dimensi. Saya rasa senang je ni sebab kalau kamu fokus pun dalam 3 jam, kejap je kamu boleh siapkan sebab cikgu tak nak yang besar. Cikgu nak kamu guna kertas A4 saja. Okey, seterusnya masa yang cikgu bagi adalah 2 minggu. Cukup tak pelajar? Kamu nak tambah? Cukup tak 2 minggu? Cukup. Cukup, okey. Faham kan apa tugasan yang cikgu bagi? Faham Nanti cikgu. cikgu kongsikan dalam grup. Jangan bimbang sebab cikgu tahu ni ada yang tak datang ni suara ni. Tak apa, cikgu tak paksa pun, cikgu tak. Okey, soalan pengukuhan yang cikgu janjikan tadi. Senang je ni. Sekejap je cikgu kecil sana. Okey, soalan pengukuhan. Siapa nak jawab? Cikgu nak suruh baca sekali. Ada
Ada siapa boleh tolong jawabkan? Siapa lagi tak jawab ni? Jawapan dia. Okey, Damia. Boleh baca tak? Boleh baca tak? Di manakah antara berikut merupakan perabot berkonsepkan contemporary? Baik, saya rasa Itu jawapan A. dia. A. A. Okey, betul. Terima kasih Damia. Okey, yang kedua. Sikit je, 2 soalan je. Okey, yang kedua. Okey. Reka bentuk yang ringkas, ukiran yang ringkas dan menggunakan warna gelap sebagai identiti. Ciri-ciri di atas menyatakan tentang konsep. Siapa boleh jawab? Klasik. Siapa yang jawab tu? Klasik. Siapa yang jawab tu? Ramai pula. Klasik. Okey, betul. Konsep klasik. Asyik kamu ingat. Okey, kita dah sampai kepada penghujung topik. Okey, cikgu nak buat sedikit rumusan. Okey. Hari ni cikgu minta semua tawar diri tau. Okey, siapa nak baca ataupun bagi rumusan apa yang kita telah belajar pada hari ini? Ada siapa? Kita Boleh belajar tolong baca. pasal seni reka Kita perabot, belajar pasal cikgu. Apa lagi? Apa lagi yang kita belajar pada hari ini? Dapat tahu tentang konsep-konsep perabot. Antik, klasik, retro, contemporary, ultramodern. Okey, lagi? Apa lagi kita belajar pada hari ini? Banyak cikgu ajar. Cara-cara buat lakaran idea 3D. Okey, yang satu lagi apa? Kita belajar pasal lukisan apa? Unjuran dan Sekali. lukisan perincian serta perincian 3D. Betul tak cikgu? Okey, betul. Dan kita telah sampai ke penakhir subjek. Okey, cikgu stop presenting. Terima kasih semua. Hari ini saya harap cikgu pertama sekali cikgu minta maaf kalau banyak masalah teknikal yang berlaku sebab cikgu pun tak sangka. Sebab cikgu pun dah cuba pasang dekat YouTube tadi pun tak boleh. Maybe sebab laptop cikgu pun dah tua dah kan. Okay, boleh tak? Maafkan cikgu ya. Minggu depan cikgu nak kamu sedia baca dahulu topik minggu depan. Okay, untuk persediaan. Jadi, terima kasih semua. Itu saja untuk hari ini. Okay, sekali lagi, maafkan cikgu. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Baiklah. Aduh, tenang je tengok. Okay, thank you. Next one.